Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan dari Pak Udin yang bertanya, ada orang mengatakan bahawa Islam ini boleh diikuti dengan ittiba', taklid, juga boleh guna qiyas, ijtihad dan ijma'. Jadi macam mana nak memahaminya? Begitu juga bab ibadat pun boleh qiyas, ijma' dan ijtihad. Persoalan-persoalan Pak Udin, persoalan-persoalan yang ditanya ini semuanya masuk di dalam bidang usul. Dia tidak cukup untuk diterang pada ruang soal jawab Telegram ini. Sebaliknya dia perlu kepada pengajian usul fiqh, akan dibincang. Ittiba' ni maksudnya kita mengikut seseorang dengan mengetahui dalilnya, itu ittiba'. Biasanya ittiba' merujuk kepada perbuatan seseorang mengikut pandangan seseorang yang dia anggap alim dengan mengetahui alasan-alasan orang alim tersebut. Manakala taklid, iaitulah kita mengikut seseorang, mengikut orang lain yang dianggapnya alim tanpa mengetahui dalil orang yang diikuti. Itu perbezaan di antara ittiba' dan taklid. Manakala qiyas ni tajuk dalam usul fiqh, iaitulah kita memberi hukum kepada sesuatu persoalan yang tidak dinyatakan hukumnya di dalam syarak. Dengan cara begini, kita memberi hukum kepada sesuatu persoalan yang tidak dinyatakan dengan jelas di dalam syarak, dengan kita mengambil hukum yang kita beri hukum yang sama kepada persoalan yang ada penjelasan secara jelas di dalam syarak. Ada perkara yang berlaku dalam kehidupan kita ni, Al-Quran dan Sunnah tidak menyebutnya. Jadi bagaimana kita nak tahu hukum dia? Kita ambil hukum, kita kiaskan dengan hukum yang persoalan lain yang disebut di dalam syarak secara jelas. Kenapa kita ambil hukum perkara yang syarak sebut dengan jelas untuk diletakkan kepada perkara yang syarak tak sebut? Kerana pada kedua permasalahan yang dimaksudkan ada persamaan illah. Sebab tu saya kata perkara ni panjang huraian dia. Huraian dia. Demikian juga ijtihad, ijma', semua ni perkara yang tidak cukup dengan soal jawab di dalam WhatsApp, dan mustahil seseorang boleh faham isu ni dalam soal jawab WhatsApp. Wallah.